Episode ketiga, dari telepon ke dunia kerjaya. Sepanjang 3 tahun pengajian di UITM Puncak Alam, Nadia jarang sekali pulang ke rumah ibu bapaknya di Sungai Buloh. Walaupun jaraknya tidak sejauh mana, jadwal kelas yang padat dan kerja part-time setiap malam membuatkan masa senggangnya hampir tiada. Rindu itu ditampung dengan panggilan telepon. Setiap minggu, ibunya akan menelepon, bertanya tentang kesehatan, makan minum, dan perkembangan pelajaran. Ayahnya pula sering memberi kata semangat, walaupun suara di hujung talian kadang-kadang kedengaran letih. Kadang-kadang keluarganya akan berjumpa dengannya di tempat kerja Fatimanya untuk bersua muka dan bertanya kabar. Tahun berganjak ke hujung ke 1997, hari convocation tiba. Nadia berdiri di pentas dengan jubah hitam dan topi mortarboard. Air mata ibunya bergenang, ayahnya tersenyum bangga. Mereka tahu anak perempuan yang tidak pernah menyusahkan mereka kini sudah berjaya menamatkan diploma fisioterapi. Tetapi Nadia sadar, perjalanan sebenar baru saja bermula. Struggle mencari pekerjaan. Selepas tamat pengajian, Nadia tidak terus mendapat kerja tetap. Dia perlu melalui proses panjang. Pertama, menghantar permohonan ke Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA untuk jawatan Juru Pulih Perubatan U29. Kedua, mengisi borang dan melampirkan sijil akademik, transkrip, serta dokumen sokongan secara offline karena pada tahun 1997 internet masih belum berleluasa seperti sekarang. Ketiga, menunggu panggilan temu duga. Proses yang mengambil masa berbulan-bulan. Sementara menunggu, Nadia bekerja sambilan di sebuah klinik swasta kecil di Shah Alam untuk menampung hidupnya. Gajinya tidak besar, tetapi cukup untuk menampung kehidupan sementara di rumah sewa bersama rekan-rekan serumahnya yang lain. Di klinik tersebut, dia mendapat pengalaman tambahan berinteraksi dengan pesakit sebenar yang berbilang bangsa, walaupun tanpa status tetap. Menyeberangi lautan, menjejak harapan. Selepas hampir setahun menunggu, Nadia akhirnya menerima sepucuk surat resmi berwarna putih dengan logo Kementerian Kesehatan. Tangannya bergetar ketika membuka lipatan itu. Surat tawaran latihan juru pulih perubatan. Namun, hatinya sedikit berbelah bahagi. Penempatan bukan di Sungai Buloh seperti yang diharapkan, tetapi jauh di Hospital Kuala Terengganu. 6 bulan, itulah tempo latihan yang perlu ditempuh. 6 bulan meninggalkan Selangor, jauh dari keluarga, jauh dari keselesaan rumah. Hari pertama di Kuala Terengganu, Nadia berdiri di hadapan bangunan hospital yang besar. Dengan dialek pantai timur berlegar di sekelilingnya, dia terasa asing, seolah-olah berada di negara lain. Kosara hidup menjadi cabaran. Alaun kerajaan hanya cukup untuk menampung sedikit, selebihnya dia perlu berjimat untuk makan dan pengangkutan. Malam-malam sunyi di bilik sewa kecil itu sering membuatnya rindu pada suara ibu dan ayah. Namun, latihan itu mengajarnya banyak perkara. Dia belajar menyesuaikan diri dengan budaya baru, memahami dialek pesakit, dan mengasah kemahiran klinikal. Setiap pesakit stroke yang dibimbingnya menjadi guru senyap, mengajarnya tentang kesabaran dan ketabahan. Keluarga angkat di kampung Kuala Terengganu. Suatu petang selepas tamat latihan di hospital, Nadia berjalan pulang ke bilik sewanya. Di tepi jalan kampung, dia sering melihat seorang wanita separuh umur menjual ikan segar di meja kayu kecil. Senyumannya ramah, logat Terengganu pekat. "Awak ni budak hospital, ya, mari singgah. Tengok ikan segar nih. Baru suami saya naik bot pagi tadi," kata wanita itu. Nadia tersipu, lalu berhenti. Ikan kemung berkilau, udang masih berbau laut, sotong putih bersih. Harga yang ditawarkan jauh lebih murah daripada pasar raya. Sejak hari itu, Nadia kerap membeli barang dapur di situ. Wanita itu, Majah namanya, lama-kelamaan menjadi seperti ibu angkat. Suaminya, Pak Mat, seorang nelayan, sering bercerita tentang laut dan hasil tangkapan. Anak-anak mereka pula mesra, sering menjemput Nadia makan bersama.
Di rumah kayu sederhana itu, Nadia belajar sesuatu yang tidak pernah diajarkan di university, seni berjimat cermat, barang dapur murah. Majah mengajarnya membeli ikan terus dari nelayan, bukan dari pasar besar, sayuran segar. Mereka menanam kangkung dan bayam di belakang rumah, cukup untuk seisi keluarga. Masakan kampung, gulai ikan tongkol, sambal sotong, dan ulam segar menjadi menu harian yang ringkas tetapi berkhasiat. Kalau pandai berjimat, gaji kecil pun cukup. Jangan ikut nafsu, ikut keperluan, pesan Majah sambil menumbuk sambal di dapur. Nadia mengangguk, kata-kata itu menusuk ke hati. Dia mulai menulis budget kecil di buku nota, allowance latihan, sewa bilik, belanja dapur. Dengan bantuan keluarga angkat itu, dia belajar bahwa hidup sederhana bukan kelemahan, tetapi kekuatan. Malam-malam sunyi di kampung tidak lagi terasa asing. Suara cengkerik, bau laut, dan ketawa anak-anak Majah menjadi penawar rindu. Nadia sadar, walaupun jauh dari keluarga sendiri, dia telah menemui keluarga baru dan kawan-kawan yang mengajarnya tentang ngerti berjimat, berdikari, dan bersyukur. Bersambung ke episode yang akan datang.